Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita, Dr. Muhammad Piso dan semua. Nama saya Teh Kok Siang dan hari ini kumpulan kita akan mempersembahkan tamadun Cina, Dinasti Zhou. Pembentangan ini akan diasingkan kepada 5 topik, iaitu tulisan, infrastruktur, mata wang, kepercayaan dan falsafah, dan sistem politik. Jom kita lihat ke dalam tulisan tamadun Cina dahulu. Pertamanya, apa itu bahasa? Bahasa memainkan peranan sebagai cara perantara untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Tulisan ialah perkataan yang digunakan untuk catatan sejarah dan tujuan penulisan. Pembentukan tulisan Cina dimulakan dengan perkembangan skrip Cina pada lewat dinasti Shang, juga dikenali sebagai tulisan tulang oracle. Tulisan tersebut dicatatkan pada kepingan lembu, cangkang kura-kura yang digunakan untuk pyromancy. Pada dinasti Zhou, gangsa fasih digunakan untuk ukiran tulisan. Selain daripada ramalan, tulisan gangsa Dinasti Zhou juga digunakan untuk mencatatkan hubungan politik feudalism yang rumit antara raja dengan bangsawan-bangsawan. Tulisan yang diukir pada logam dan alloy dapat dipelihara dalam keadaan yang baik. Hal ini telah menyediakan artifak yang berguna pada sejarawan masa ini sebagai penyelidikan. Selepas itu, Michelle Lim Sherong akan membincangkan infrastruktur tamadun Cina Dinasti Zhou. Terima kasih. Nama saya Lim Sherong dan saya akan sambungkan dengan infrastruktur bagi Dinasti Zhou. Tamadun Cina dalam Dinasti Zhou mempunyai seni pembinaan yang unik dan berlainan daripada tamadun-tamadun lain. Oleh itu, saya akan bincangkan salah satu seni pembinaan yang terdapat dalam Dinasti Zhou, iaitu Tembok Besar Cina. Antaranya adalah Tembok Besar Cina yang dibina sejak dari Dinasti Zhou. Tembok ini sepanjang 1,500 batu dari Kansu ke Peking yang dikenali sebagai Beijing. Manakala bandar-bandar Cina purba seperti Chong'an, Anyang, Peking dan Luoyang juga dibina dengan rekaan yang mempunyai tembok batu. Setiap tembok ini terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan ia dibina bertujuan untuk menghalang serangan daripada orang-orang Hun. Pembinaan ini dimulakan oleh Maharaja Qin Shi Huang dalam dinasti Qin. Saiz tembok adalah 5,000 km panjang. Lebarnya 4,5 hingga 9 meter, tingginya 7,5 meter. Semasa dinasti Ming, tembok tersebut disambung sehingga 6,900 km panjang dan tenaga yang akan digunakan adalah melebihi 30,000 orang. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Puan Hui Xin untuk menerangkan topik seterusnya iaitu mata wang dalam dinasti Zhou. Terima kasih. Sekarang, saya akan terangkan sistem mata wang pada dinasti Zhou. Sebelum mengamalkan sistem mata wang, sistem barter telah digunakan dalam urusan perniagaan. Sistem barter adalah pertukaran barang perantaraan yang dapat membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Namun begitu, sistem barter mempunyai kelemahan, yaitu kesukaran untuk menentukan nilai barangan dan kesukaran untuk memenuhi kehendakan antara dua pihak. Oleh itu, penggunaan mata wang telah digunakan untuk memudahkan urusan perniagaan. Sebagai contoh, mata wang yang digunakan pada dinasti Zhou adalah kain logam, kerang kori, dan siling pisau. Penggunaan mata wang dapat memudahkan urusan perniagaan dan dapat menyimpan nilai wang. Oleh itu, sistem mata wang telah membantu dan menggerakkan ekonomi pada dinasti Zhou dan meningkat ke arah peningkatan ekonomi.
Salam sejahtera. Nama saya Tan Yong Chen dan nombor ID saya 190004888. Hari ini saya akan membincang tentang falsafah dan kepercayaan sebasar dinasti Zhou. Pada dinasti Zhou, Lao Tzu telah memperkasai falsafah Taoism dan ajaran Taoism. Falsafah Taoism berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar, terutama tentang bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar. Taoism menegaskan konsep keperluan menjaga keharmonian antara manusia dengan alam dan masyarakat. Taoism turut menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Selain itu, Tao akan menentukan setiap tindakan manusia. Falsafah yang kedua ialah falsafah Confucianism yang diperkasai oleh Confucius, mengutamakan keperimanusiaan dan maruah diri. Confucianism menekankan kesopanan dan kesusilaan. Selain itu, Confucianism menggalakkan hubungan baik antara manusia. Confucianism menegaskan prinsip moral seperti peri kemanusiaan, ren, kesusilaan, li, taat kepada ibu bapa xiao. Selain itu, masyarakat Cina percaya bahawa pemerintah akan kehilangan mandat jika mereka berlaku zalim. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Seterusnya, Jagan akan menjelaskan tentang pentadbiran dinasti Zhou. Terima kasih, Yongzhen. Selamat sejahtera. Saya Jagan dari CE2. Hari ini, saya akan menerangkan tentang sistem pemerintahan atau sistem kerajaan di dinasti Zhou. Sistem kerajaan di dinasti Zhou ini berlandaskan sistem feudal. Sistem feudal merupakan sistem yang menggunakan raja sebagai pemerintah utama bagi sesuatu kerajaan. Di dinasti Zhou, raja merupakan pemerintah yang utama. Raja dibantu oleh beberapa orang menteri ataupun ketua badan menteri, yang itu terdapat daripada 6 bidang, yang itu pertanian, kerajaan, undang-undang, hal monarki, agama dan pertanian. Di mana dari semua bidang ini setiap menteri ini akan membantu raja untuk menguruskan kerajaannya, untuk menjana pendapatan dan juga menjalankan ekonomi yang stabil. Dan raja tersebut juga akan membuatkan tanahnya diperintah oleh beberapa pegawai yang lain. Pegawai ini dipilih daripada bangsawan dan juga orang kaya dan juga serta saudara mara beliau. Jadi pembesar ini akan dipilih dan disuruh berikrar setia dengan memberikan semua keperluan untuk menjalankan pentadbiran. Setiap pegawai tersebut harus menjalankan pentadbiran mereka yang sendiri dan juga harus memenuhi keperluan raja bila waktu yang diperlukan oleh raja. Contohnya sewaktu perang, semua pegawai dan juga menteri harus memberikan sokongan tentera kepada raja. Dan mereka ini akan menolong raja untuk mentadbir negara ini. Atau dinasti Zhou ini diketuai oleh raja dan juga dibantu oleh para pegawai-pegawai dan menteri. Sistem mereka adalah sebegini. Terima kasih daripada saya, Jagan.